pada kadar 10.1% bagi suku pertama tahun ini. Ini merupakan kadar pertumbuhan tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bagi tahun 2010, ekonomi Malaysia akan kembali cergas dengan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 6%. Tuan Yang Dipertua, di pesada global, perjalanan kita ke arah wawasan 2020 penuh dengan cabaran getir dan tidak menentu. Hari ini, pentas ekonomi dunia telah banyak berubah dan Malaysia tidak lagi boleh bergantung kepada struktur kos yang rendah untuk terus berdaya saing di peringkat antarabangsa. Arus globalisasi, liberalisasi dan negara-negara seperti China, India, Brazil, Timur Tengah dan juga negara-negara jiran telah mewujudkan persaingan sengit pada usaha untuk menarik lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan. Selain daripada faktor persekitaran ekonomi dunia, Malaysia juga menghadapi pelbagai cabaran domestik dalam usaha melonjakkan pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi dan pada masa yang sama bertujuan melaksanakan dasar fiskal yang berhemah. Antara cabaran utama adalah untuk menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif dan membentuk gagasan modal insan berkualiti tinggi yang membolehkan anjakan ke tahap nilai ditambah dan produktiviti yang mantap. Tuan Yang Dipertua, rancangan Malaysia ke-10 melangkah ke hadapan. Rancangan Malaysia ke-10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi sesuai dengan model baru ekonomi yang diperkenalkan. Dalam rancangan ini, pendapatan negara kasar per kapita telah disasar untuk meningkat kepada RM38,850 atau $12,140 Amerika pada tahun 2015. Ini memerlukan KDNK sebenar berkembang pada kadar 6% setahun. Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan di samping menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi serta penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan. Cabaran besar rancangan ini adalah untuk memangkin pelaburan swasta ke tahap yang lebih cergas, di mana ianya disasar berkembang 12.8% atau RM115 bilion setahun. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3% KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3% pada tahun 2015. Selain itu, kerajaan akan berusaha tanpa jemu memastikan bahawa taraf serta kualiti hidup rakyat bertambah baik, terutamanya bagi golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Tuan Yang Dipertua, 10 premis utama. Sesungguhnya tumpuan mentransformasi negara ke arah mencapai wawasan 2020 memerlukan pada penekanan yang khusus dan menyeluruh. Seluruh tenaga dan fikiran perlu digembling ke arah mencapai objektif ini. Rancangan ini digagaskan pada 10 idea besar yang kini diterjemahkan sebagai 10 premis utama seperti berikut. Pertama, memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara.
Kedua, memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa. Ketiga, mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan. Keempat, menjayakan pertumbuhan dipacu oleh produktiviti dan inovasi. Kelima, memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul. Keenam, memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas. Ketujuh, pertumbuhan bertumpu dan pembangunan inklusif. Kelapan, menyokong perkongsian pintar yang efektif. Kesembilan, menghargai khazanah alam sekitar. Kesepuluh, kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing. Tuan Yang di-Pertua, 5 teras strategi dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMK 10. 5 teras strategi utama telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan ini. 5 teras tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA dan NKPI. Kedua, mewujudkan persekitaran bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Keempat, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Dan kelima, mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. Tuan Yang di-Pertua, teras strategik pertama. Proses transformasi negara menuntut kepada transformasi jentera kerajaan bagi menyokong peralihan ekonomi. Untuk muncul sebagai sebuah negara berdaya saing di peringkat global, kerajaan perlu berubah seumpama syarikat yang berdaya saing. Untuk meneruskan aspirasi kita bagi menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, kita tidak boleh lagi mengambil langkah berdikit-dikit. Malahan kerajaan telah mula mengambil langkah transformational pada masa yang sama mempertahankan agenda keadilan sosial. Bagi maksud ini, kerajaan akan berpegang kepada 4 tiang utama, yakni formula 4+4. 2 komponen ini boleh dibahagikan pada 4 tiang utama. Terdiri daripada pertama, falsafah induk, satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kedua, program transformasi kerajaan atau GTP. Ketiga, program transformasi ekonomi atau ETP yang bersandarkan model baru ekonomi. Dan keempat, 2 rancangan pembangunan 5 tahun, yakni rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. 4 tiang utama ini pula didukung oleh 4 nilai asas pelengkap. Pertama, membudayakan kreativiti dan inovasi. Kedua, mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan. Ketiga, nilai untuk wang atau value for money. Dan keempat, nilai integriti. Jadinya, diibaratkan seumpama sebuah rumah. Bumbungnya adalah falsafah induk satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dindingnya adalah GTP dan ETP, serta lantainya yang sedang kita bina adalah RMK 10 dan RMK 11. Manakala ibaratnya lagi, tangga menaiki rumah satu Malaysia ini adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi. Selanjutnya, langkah transformasi kerajaan sedang buat bermula dengan pelaksanaan 6 bidang keutamaan nasional atau lebih dikenali sebagai NKRA.
dengan